Boleh kita gabungkan dua pernyataan, kita boleh gabungkan dia akan menjadi satu pernyataan majmuk. Okey, dengan menggunakan perkataan dan atau. Okey. Satu pernyataan majmuk terdiri daripada dua pernyataan P dan Q yang digabungkan perkataan dan atau. Contohnya misalnya 2 ialah nombor genap dan 9 ialah nombor perdana. Ini 2 adalah nombor genap, satu pernyataan, 9 adalah nombor perdana, satu pernyataan. Digabungkan jadi pernyataan majmuk perkataan dan. B, 2 adalah nombor genap atau 9 adalah nombor perdana. Jadi dua perkataan ini dan atau. Okey. Jadi, bila dua perkataan ini kita gabungkan secara umum dia, bila kita gabungkan pernyataan itu, maka kalau pernyataan yang pertama adalah benar, pernyataan kedua adalah benar, maksudnya P dan Q, dia akan jadi benar. Itu dia punya teori, ingat Kalau pernyataan benar, yang pertama adalah palsu, pernyataan kedua adalah palsu dan digabungkan dan dia akan jadi palsu. Kalau pernyataan pertama adalah palsu, yang kedua adalah benar, dia akan jadi palsu. Kalau pernyataan pertama adalah palsu, yang kedua adalah palsu, jadi akan jadi palsu. Dan tiga, yang kedua pula, kalau kesan atau, kesan pada pernyataan atau. Pertama benar, yang kedua benar, atau jadi benar. Pertama benar, yang kedua palsu, benar. Nanti saya akan bicarakan kenapa jadi begini. Yang ketiga, yang pertama benar, yang kedua benar, jadi akan benar, jadi atau. Yang pertama palsu, yang kedua palsu, jadi tetap palsu juga. Tak boleh pilih. Semua budai. Okey. Tas satu. Gabungkan pernyataan P dan Q berikut dengan perkataan satu dan atau. Okey, itu gabungkan saja. Contoh, P yang pertama negatif 3 lebih besar daripada 5, 8 adalah integer. Kalau kita gunakan perkataan dan, dia akan jadi begini. Okey. Maksudnya pernyataan itu akan jadi negatif 3 lebih besar daripada 5 dan negatif 8 adalah integer. Okey. Kalau kita gunakan perkataan atau, dia akan jadi negatif 3 lebih besar daripada negatif 5 atau negatif 8 ialah integer. Yang kedua, B. 6 ialah faktor bagi 12. Pernyataan PQ adalah 8 ialah faktor bagi 12. Jadi kalau kita majmukkan, dia akan jadi begini. 6 dan 8 ialah faktor bagi 12. Kita gabungkan macam ini terus. Maksudnya dalam ayat ini kelas, 6 ialah faktor bagi 12 dan 8 adalah faktor bagi 12. Jadi kita gabungkan 6 dan 8 ialah faktor bagi 12. Kita majmukkan macam itu. Cara kita majmukkan. Kalau dalam atau sama juga 6 atau 8 ialah faktor bagi 12. Itu 6 atau 8 ialah faktor bagi 12. Pernyataan dimajmukkan. Okey. Dan yang ketiga ialah kon mempunyai dua permukaan rata. Okey, kon mempunyai dua permukaan rata. Kalau kita majmukkan dia adalah dengan dan, dia akan jadi begini. Okey. Okey. Kon mempunyai dua permukaan rata dan satu permukaan melengkung. Itu kita gabungkan. Yang kedua ialah kalau kita guna kata atau. Okey. Okey, kon mempunyai dua permukaan rata atau satu permukaan melengkung. Itu adalah tas satu. Macam mana kita menggabungkan perkataan dan atau daripada dua pernyataan. Okey, tas dua. Tentukan dua pernyataan P dan Q daripada setiap ayat majmuk berikut. Okey, P negatif punca kuasa 327 kurang daripada kosong dan negatif 6 adalah apa? Negatif 6 kuasa 2 adalah sama dengan 36. Okey. Tentukan dua pernyataan. Maksudnya kita keluarkan daripada. Okey, apa pernyataan yang pertama? Okay, kita tengok ni. Okey, pernyataan yang pertama dari situ ialah kita tengok macam ini. Maksudnya di sini negatif punca kuasa 3 negatif 7 adalah kurang daripada kosong. Negatif 6 kuasa 2 adalah 36. Maksudnya kita pecah balik. Itu pernyataan yang pertama. B. 25 ialah nombor ganjil dan nombor perdana. 25 adalah nombor ganjil dan nombor perdana. Maksudnya macam mana kita nak pecahkan kelas? Yang P. Pernyataan yang pertama
25 adalah nombor ganjil. Yang kedua adalah, yang Q adalah 25 adalah nombor perdana. Dekatkan ni kamu tengok. 25 adalah nombor ganjil dan nombor perdana. Jadi kita pecahkan macam ni. Yang ke C, 4 darab negatif 5 sama dengan 20 atau 40 ialah gandaan 8. Okey. Jadi kalau kita pecahkan dia, baca majmuk itu jadi dua penyataan, dia akan jadi begini. Okey. 4 kali 25 negatif 5 sama dengan 20. 40 ialah gandaan 8. Pecahan yang kedua. Okey. Yang ketiga, pentagon mempunyai 5 sisi dan heksagon 6 sisi. Okey, kalau kita pecahkan kepada dua penyataan daripada pecahan majmuk itu, kita akan jadi begini. Daripada majmuk tadi Okey. Pentagon mempunyai 5 sisi dan pentagon ini 5 sisi. Full stop. Heksagon 6 sisi. Okey? Lengkap. Jadi, itu cara kita nak pisahkan penyataan majmuk kepada dua penyataan P dan Q. Okey. Dalam tas 3 ni kelas, tas 3. Tentukan nilai kebenaran bagi setiap penyamaan majmuk berikut. Okey. Yang pertama, negatif 2 dan negatif 2 kurang daripada 3 dan negatif 2 lebih besar daripada kurang daripada negatif 3. Jadi, kita nak tengok pemajmukan dia akan menjadi kesan apa? Benar atau palsu. Cara kita nak buat kita buat macam ni. Negatif 2 kurang daripada 3. Negatif 2 adalah kurang daripada 3. Jadi kita tengok. Negatif 2 ada kurang daripada 3 adalah benar. Penyataan pertama dia benar. Yang kedua dia, negatif 2 kurang daripada 3, ini adalah palsu kan? Negatif 2 sebenarnya lebih besar daripada 3. Jadi dia adalah palsu. Okey, ingat. Sebab perkataan dan, negatif 2 kurang daripada 3 dan negatif 2 kurang daripada 3 dan ni kelas satu benar, satu palsu. Kesan dia apa tadi? Satu benar, satu palsu. Jadi palsu. Jadi maksudnya penyataan itu jadi penyataan majmuk ini adalah palsu. Itu maksudnya. Penyataan majmuk itu jadi palsu. Okey. Okey, B. Negatif 2 kuasa negatif 3 sama dengan negatif 8 dan 2 kuasa 2 dalam 4. Kita tengok ni. Yang pertama, negatif 2 kuasa ini adalah bukan negatif 8 jawapan dia kelas, iaitu 1/8. Jadi dia ada penyataan palsu. Itu adalah kemahiran matematik, kamu mesti tahu. Ini adalah palsu, tidak benar. Yang kedua, ini adalah benar. 2 kuasa 2 4. Ingat 2 kuasa 2 4. Okey. Jadi penyataan majmuk ini tadi satu palsu, satu benar. Kalau ikut kita punya ni, satu palsu, satu benar, jadi palsu. Jadi maksudnya jatuh kepada palsu. Sebab dia menggunakan perkataan dan. Dia takkan ada pilihan maksud dia. Dia ada satu kenyataan digabungkan. Jadi penyataan adalah palsu. Okey. Okey, yang ketiga. 40 ialah gandaan 5. Dan 42 boleh dibahagi dengan 3. Kita tengok ni. 40 memang gandaan 5 kan? 5 kali 8. Jadi benar. Dia ada satu yang benar. Okey. 42 boleh dibahagi dengan 3. Memang boleh kan? Jadi jawapan dia berapa kelas? 40 bagi 3, jawapan dia adalah apa? 14 saya rasa 42 bagi 3. Jadi dia adalah benar. Sorry. Penyataan itu adalah benar. Okey, sekarang dan satu benar dan satu benar. Maksudnya dua-dua benar, penyataan itu akan jadi penyataan penyataan benar. Penyataan majmuk itu adalah benar. Okey? Okey, itu adalah cara kita menggunakan kelas kesan dan dalam dua penyataan ke atas nilai kebenaran dia. Okey, tas 4. Kita nak tentukan nilai kebenaran setiap penyataan dengan perkataan atau. Tengok ini kita punya sifir. Okey. 1/5 sama dengan 0.2 atau 3 darab dengan 10 kuasa negatif 2 sama dengan 300. Kita tengok yang pertama. Adakah ini benar? Ya, benar 1/5 adalah sama dengan 0.2 adalah benar, ni adalah benar. Okey. Ini yang kedua ni kelas 3 darab 10 kuasa negatif 2. 10 kuasa negatif ada bukan 300 jawapan dia, iaitu 0.03. Dia adalah palsu. Okey, sekarang ni kelas
Satu pernyataan benar, satu pernyataan palsu. Maksudnya dalam hal ini kelas, kita ada pilihan. Satu benar, ada satu palsu. Maksudnya satu benar, satu palsu. Jadi pernyataan itu jadi pernyataan benar. Pernyataan itu jadi pernyataan benar. Pernyataan jadi satu pernyataan benar. Okey. Okey, pernyataan ini jadi pernyataan benar. Okey, sebab kita ada pilihan. Satu benar, satu palsu. Atau itu maksudnya dia akan jadi benar. Maksudnya kita ada pilihan, kita boleh pilih ini. Tadi tak boleh pilih, kalau dan tak boleh pilihan. Sebab dia akan jadi palsu. Okey, soalan B. 60% adalah sama 3/4 atau set kosong adalah subset bagi semua set. 60% bukan 3/4 jawapan dia kelas. 60% adalah lebih kurang ini ada 75 0.75 bukan jadi pernyataan pertama dia adalah palsu. Okey. Pernyataan pertama adalah palsu. Okey, pernyataan pertama adalah palsu. Yang kedua, set kosong ialah subset bagi semua set. Ya, set kosong adalah subset bagi semua set Jadi pernyataan dia adalah benar. Ini adalah benar. Pernyataan kedua. Okey, ingat. Satu palsu, satu benar. Jadi maksudnya 60% yang pertama P atau Q. 60% yang palsu atau ni. Maksudnya kita ada pilihan benar ini akan jadi benar sebab dia A atau. Pernyataan penyebut itu adalah benar. Sebab satu benar, satu palsu. Dua-dua akan jadi benar. Okey. Yang ketiga C. 1/2 ialah pecahan bagi yang tak wajar. Okey, ini adalah palsu. Dia adalah pecahan wajar. Pernyataan itu adalah palsu. Okey. Lepas itu 50 ialah nombor ganjil. Memang palsu. Bukannya 50 bukan nombor ganjil, dia nombor genap. Tengok. Pernyataan pertama palsu, pernyataan kedua palsu. Kita ada atau, kita ada pilihan. Dan kedua-dua pilihan kita ni kelas adalah palsu. Jadi menyebabkan pernyataan itu jadi apa? Pernyataan judgement ini akan jadi palsu. Ingat satu palsu, yang kedua pun palsu. Palsu jadi palsu. Okey? Okey. Untuk task 5, kita kena gabungkan pernyataan ini dulu. P dan Q dengan menggunakan perkataan yang diberi maksudnya di ini. Dan kita tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk itu tersebut. Contohnya yang pertama A. Pernyataan P 6 ialah faktor bagi 8. Q adalah pernyataan Q 6 ialah faktor bagi 12. Jadi kita gabungkan dengan perkataan dan. Jadi bila kita majmukkan, dia akan jadi begini macam kita belajar tadi kan. Okey. Sekarang 6 ialah faktor bagi 18. 6 ialah faktor dan 42. Okey, maksudnya 6 adalah faktor bagi 18 dan 6 ada faktor bagi 42. Maksudnya kita tengok kedua-dua pernyataan ini ada apa kelas? Kedua-dua pernyataan ini adalah benar. Maksudnya 6 itu ada faktor bagi 18 benar, 6 adalah faktor bagi 2 adalah benar. Jadi kedua-dua benar. Jadi pernyataan itu adalah apa? Sebab perkataan dan pernyataan itu adalah pernyataan benar. Okey. B. P punca kuasa 3 negatif 64 ialah sama dengan 4. Punca kuasa 2 negatif 5 kuasa 2 ada negatif 25 dan kita gabungkan. Jadi bila kita gabungkan kelas dia akan jadi begini. Tengok dia kata dan tadi. Okey. Negatif 64 punca kuasa 3. Punca kuasa 3 negatif 4 adalah negatif 4 dan 5 negatif 5 kuasa 2 adalah negatif 25 dan jadi yang pertama adalah benar, memang benar punca kuasa 3 ada benar. Yang kedua ni palsu. Mana ada kelas dia adalah 25. Ingat. Sebab yang menyambungkan memajmukkan mereka adalah dan, maksudnya satu benar satu palsu. Dia tak ada pilihan, dia pilih semua menyebabkan satu sistem ini akan jadi okey, pernyataan itu akan jadi palsu. Itu maksudnya pernyataan itu akan jadi palsu. Satu maksudnya seekor anjing bawa tai dalam satu bilik itu kelas, seluruh bilik itu akan berbau tai. Itu maksudnya pernyataan akan jadi palsu. Okey, yang C. Negatif 4 kuasa 1, 4 kuasa negatif 1 adalah 1/4. 60 bagi 5 adalah kurang dari 10. Kita gunakan perkataan atau. Okey, jadi
Bila kita majmukkan pernyataan itu atau gabungkan pernyataan itu, dia akan jadi macam ini. Okey. 4 kuasa negatif 1 sama dengan 1/4 atau 60 bagi 5 adalah kurang daripada 10. Jadi kita tengok yang pertama memang benar, 1/4 ini adalah benar, pernyataan benar. Yang kedua ialah palsu. 60 bagi Okey. Yang kedua adalah palsu. Sebab 60 bagi dengan 5 adalah berapa kelas? 12. 12 tu mesti besar palsu. Jadi, bila satu benar, satu palsu atau yang menyambungkan, kita ada pilihan. Maksudnya, satu benar, pernyataan itu ada pilihan, maksudnya pernyataan itu jadi pernyataan benar. Ingat, jadi pernyataan yang benar. Okey, negatif 57 ialah nombor perdana atau kita sambung ini. X tambah 3 ialah ungkapan kuadratik. Jadi bila kita gabungkan dengan atau, pernyataan itu akan jadi berpanjang begini. Kita majmukkan Okey, jadi okey, 57 ialah nombor perdana atau X darab dengan X tambah 3 adalah kuadratik. Jadi yang pertama, pernyataan pertama adalah palsu. 57 boleh dibahagi dengan 3 kelas iaitu 19 tak boleh, ini jadi palsu. Yang kedua adalah benar. Ini adalah pernyataan kuadratik Okey, ingat tak bila satu benar, satu palsu digabungkan oleh perkataan atau, maksudnya kita ada pilihan, maksudnya pernyataan ini akan jadi pernyataan apa kelas? Pernyataan ini akan jadi pernyataan benar. Okey. Itu adalah cara kita menentukan apa kelas? Nilai kebenaran satu pernyataan majmuk menggunakan perkataan dan atau. Maksudnya nota kita sudah lengkap. Jadi kita sudah tahu sekarang bagaimana kita nak menggabungkan dua pernyataan menggunakan atau dan atau. Lepas itu kita tengok implikasi nilai kebenaran dia daripada dua pernyataan itu, kalau atau dan. Jadi itu adalah topik 3.3. Jadi anda hati-hati dengan perkataan ini dan harap kelas anda fahami contoh tadi. Jadi berdasarkan contoh itu anda boleh selesaikan task yang cikgu bagi. Okey, sekian. Berakhir sudah 3.1C.